Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, video saya kali ini untuk tajuk panjang jisim dan isi padu cecair. Sebelum ni saya tak ada buat perbincangan untuk muka surat 130. Okey, atas beberapa permintaan saya sediakan video penyelesaian masalah untuk latihan muka surat 130. Okey, so boleh rujuk pada buku teks. Kita lihat soalan yang pertama, soalan A. Okey, soalan A ni tak ada masalah rasanya sebab dia direct je. Dia tanya kalori. Okey. Gambar menunjukkan kandungan kalori bagi makanan tertentu dalam menu sarapan. Okey, Asiah makan 2 keping roti bijiran penuh. Okey, 2 keping. So dekat sini kalori pun memang untuk 2 keping. Okey, kemudian sebiji telur. Kat sini kalori pun untuk sebiji telur. Okey, dan 2 cawan yogurt. Okey, sekarang dekat sini kalori untuk secawan yogurt. Okey, dia nak kalori untuk 2 cawan yogurt, jadi kita darab saja 2. Okey, dia nak kalori, dia bukan nak berat dia nak kalori. Jadi 90 darab 2 180 kalori. Sekarang dia nak jumlah kalori yang telah diambilnya. Jadi jumlah ni kita guna operasi tambah. So ayat matematik dia 140 tambah 70 tambah yogurt 180 sebab kita dah darab 2 siap-siap dekat sini. Okey, so selesai untuk A. Awak dapatkan jawapan. Kita tengok B. Diberi 200 ml teh hijau tanpa gula adalah sama dengan 0 kalori. So, sekiranya minum teh hijau tanpa gula sebanyak 200 ml, tak ada kalori, 0 kalori. Okay. Apabila 5 gram gula ditambah ke dalam minuman teh itu, ia membekalkan 20 kalori. Okey, ini cerita lain pula. Dalam yang sama. Okey, dalam cerita teh sama tapi ini kalau ada gula. Jadi 5 gram gula akan menghasilkan 20 kalori. Okay. Cikgu Lau mendapat 8 kalori apabila meminum 200 ml itu. ml air ni. Okay, kalau dia minum yang tak ada gula, dia takkan ada kalori. Sekarang dia minum, dia ada 8 kalori. Jadi kalori itu daripada gula. Soalan dia berapa gram gula yang ditambah ke dalam minuman tersebut. Okey, sekarang kita tak payah kira lah 200 ml air tu. Ya, sekarang kita nak tahu 1 gram gula menghasilkan berapa kalori. Sebab dia nak tahu Cikgu Lau ni tambah berapa gram gula. So, macam mana kita nak tahu 1 gram gula berapa kalori? Okey, kita akan guna operasi bahagi. Kita akan guna bahagi sebab kita nak tahu 1 gram gula. Jadi, 20 kalori kita bahagi dengan 5 gram. Okey, saya saja tulis unit ni supaya awak nampak sebenarnya 1 gram tu berapa. So, 20 bahagi 5, 4. Jadi, dekat sini maksudnya 1 gram gula akan menghasilkan 4 kalori. Sekarang Cikgu Lau, dia beritahu apa? Cikgu Lau mendapat 8 kalori. Okey, CL. Cikgu Lau dapat 8 kalori. Okey, tadi awak kira, kita sama-sama kira 1 gram gula 4 kalori. Cikgu Lau selepas dia minum teh hijau tu, dia dapat 8 kalori. Jadi, soalan dia, berapa gram gula kah? Berapa gram gula nak dapat 8 kalori? 1 gram 4 kalori. Jadi, jawapan dia apa dia? Jawapan dia ialah 2 gram. Okey. Darab 2. 8 kalori. Ni pun darab 2. 2 gram. 2 gram gula akan menghasilkan 8 kalori. Okey, saya harap jelas soalan B. Okey, kita terus pada soalan C. Okey, berdasarkan rajah di atas, bandar K, L, M dan N terletak di sebatang jalan yang lurus. Jarak KL sama dengan jarak MN. So, dia dah beri dekat sini. KL sama dengan MN. Jadi jarak ni sama. Saya letak tanda. Okey, jarak dia sama. Kita dapat tahu KL, kita dah tahu MN. Okey, sah. Okey.
L, M, N. Okey, dia bagi tahu LM 120 km. Okey, kita baca soalan dia. Jarak LM adalah 4 kali jarak KL. Okey, jarak yang diberi untuk LM ni 4 kali KL. Apa maksud 4 kali KL? Maksudnya, kalau awak susun KL, 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 KL. Dapat 4 kali KL ke atas ni. Jadi, boleh tak kita tahu 1 KL ni berapa? KL ni KL ni. Okey. Dia ada 4 KL kat situ. Maksudnya 4 kali KL sama dengan jarak LM. Okey, so saya lukis KL, 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 KL 4 kali. Sekarang, adakah daripada gambar ni kita boleh dapat berapakah jarak untuk 1 KL? Boleh atau tidak? Okey, mestilah boleh sebab 120 km untuk 4 KL. Kita nak tahu 1 KL. Jadi 120 km bahagi 4. Sebab tu penting hafal sifir. Jadi awak akan terus nampak dia punya relation tu. Senang. Okey, maksudnya 1 KL ni 30. 30, 30, 30, 30. Jadi, kat sini berapa? 30. Dan dia bagi tahu KL sama dengan MN. MN ialah 30. Kita pun dah tahu jarak semua sekali. Okey, sambung lagi soalan dia. Perjalanan dari L ke M menggunakan 3 liter petrol. Okey, so dekat sini 3 liter petrol. Berapakah isi padu petrol dalam liter yang diperlukan untuk perjalanan K ke N? Okey, dia nak ni semua ni K ke N. K ke N ni nak tahu berapa liter petrol. Okey, so saya padam dulu yang ni sikit. Berapa liter petrol? Sekarang kita tahu kalau 120 km guna sebanyak 3 liter. Sekarang jarak dia semua sekali berapa? Jarak semua sekali 30 tambah 120 tambah 30. Jarak dia ialah 180 km. Kita dah ada 120 km. Kita nak 180 km. Berapa kilometer lagi beza ni? Berapa kilometer lagi yang kita perlu tahu? Kita perlu tahu 60 km lagi. Okey, soalan ni sebenarnya ada pelbagai kaedah. Tapi saya kesuntukan masa untuk tunjukkan lagi satu kaedah. Jadi saya stick pada kaedah yang ni lah. Okey. Macam mana saya dapat 60 tadi? Sebab jarak semua 180 km. Kita dah tahu 120 km 3 liter petrol. Berapa kilometer lagi nak cukup dengan 180? Lagi nak 60 km. Jadi, apa perkaitan yang awak boleh nampak dekat sini? Apa perkaitan 120 dengan 60? Okey, perkaitan dia ialah 2 kali ganda. 2 kali ganda. 120 kalau bahagi 2 dapat 60. Okey, jadi kita boleh dapatlah 3 bahagi 2. 3 bahagi 2. Tak boleh ada baki, letak 10 bagi 2, 5. Jadi 3 bahagi 2, 1.5 liter. Dah selesai belum masalah awak? Dah selesai belum? Okey, kat sini awak dah nampak. 120 km kita guna 3 liter. 60 km kita guna 1.5 liter petrol. Okey, jarak keseluruhan dia ialah 180 km. Jadi jumlah petrol yang digunakan ialah 4.5 liter. Okey. Saya harap jelas untuk soalan C. Okey, saya akan terus ke soalan D. Okey, soalan D ni dia beri pada awak 2 jenis kertas A3 dan A4. Kalau tengok pada ukuran yang diberi,
Bezanya dekat sini je. 21 dengan 42. Sekarang kita tak tahu berat A3. Kita tahu berat A4 je 24 kg. Okay, kalau awak tengok, dia macam ni lah. Ni A4. Ni A3. Yang ni sama 29.7. Yang ni 21. Yang ni 42. Dia macam sekali ganda. Sekali ganda. Ni 21. Yang ni 42. Jadi, kalau yang ni berat 2.4 kg, saiz A3, darab 2. 4.8 kg. 4.8 kg. Okey, seterusnya kita tengok soalan E. Kita tengok soalan E. Rajah di sebelah menunjukkan jisim oat yang digunakan untuk membuat minuman berkhasiat sebanyak 4.4 liter. Okey. Pada rajah tu ditunjukkan penimbang. Berapa bacaan penimbang? Okey, perhatikan betul-betul berapa bacaan penimbang. Kalau awak salah baca penimbang, awak akan salah dapat jawapan akhir. Okey, penimbang tu ialah 800 gram. So, oat ada 800 gram. Dia boleh menghasilkan 4.4 liter minuman. Okey, soalan yang pertama. Berapakah jisim oat dalam kg yang perlu digunakan? Okey, kakak Aina ingin menyediakan 22 liter. Okey, dia nak buat 22 liter air. Dia nak buat 22 liter air. Macam mana kita nak tahu berapa jisim oat? Okey, saya lebih suka guna kaedah kadaran. Saya suka kaedah kadaran. Okey, sekarang awak bayangkan. Ni je info yang kita tahu. Apa kaitan 44 dengan 22? Awak nampak dia mungkin sifir 11. Sebelah darab 2, 22. Sebelah darab 4, 44. Dan dia juga mungkin 2 kali ganda. Sebab yang ni 44, yang ni 22. Okey, kita boleh cari perkaitan dia. Perkaitan dia. Okay, macam mana kita nak jadikan dia 22? Nak jadikan 44 ni 22. Okey, pertama sekali saya bahagi 2. 4.4 bahagi 2 dapat 2.2 liter. Ini pun saya bahagi 2, saya dapat 400 gram. Okey, satu step dia lagi. Macam mana 2.2 nak jadi 22? Sifir berapa kita nak guna? Saya suka gerakkan titik je. Sifir apa? Sifir 10. Okey, kita darab 10. Yang ni pun kita darab 10. Okey, bila darab 10 dapat 22 liter. Yang ni bila darab 10 dapat 4000 gram. Dah tercapai belum awak punya matlamat nak kira soalan ni? Jadi jawapan dia apa? Jisim oat dalam kg. Ini awak dapat 4000 gram sama dengan 22 liter. Dia nak dalam kg. Jadi kita tukarlah ke dalam kg. 4 kg. Okey, seterusnya kita pergi pada soalan yang kedua. Okey, kita tengok soalan yang terakhir. Jika kakak Aina ada 3 kg oat. Okey, kalau tadi dia cakap minuman kan. Sekarang dia terbalikkan pula. Dia beri pada awak 3.2 kg oat. Okey. Berapa liter minuman berkhasiat yang disediakannya? Okey, sekarang kita nak tengok perkaitan 800 dengan 3.2. Ataupun 8 dengan 32. Okey, link terus dengan sifir 8. Okey, 8 darab 1, 8. 8 darab 2, 16. 8 darab 3, 24. 8 darab 4, 32. Jadi, dia ada perkaitan sebenarnya. 8 darab 4, 32. Tapi, yang ni kg, yang ni kg, yang ni gram. So, kita tukarlah dulu. Sifar 8 kg. Tadi kita cakap darab 4. So, saya darab 4 dekat sini. Ini pun kena darab 4. Okey, sampai situ saja penerangan saya. Saya bagi hint separuh jalan je. Saya darab 4. Yang ni pun darab 4. Selesaikan pengiraan awak untuk soalan yang terakhir. Okey, saya harap video saya ini dapat membantu awak untuk memahami soalan ni. Okey, itu saja. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.